Saudara, ada sebuah kisah daripada Jepang yang ceritanya begini, saudara. 弟兄姊妹们，有一次故事， Ada seorang kikir yang punya sebuah restoran. 那么有一位人，他拥有一个经营一家餐馆， Biasanya di Jepang rumah-rumah itu terdiri dari ruangan atas dan ruangan bawah. 一般是在日本的，他们是房子屋子是楼上和楼下， Ruangan atas dipakai untuk tidur dan ruangan bawah dipakai untuk tempat usaha. 那么上面都是成为他们的卧室，那么下面成为他们的这经商之地。 Begitu pula restoran ini tempatnya di bawah, saudara. 那么这个饭店或者饭馆就是处在下面，就是楼下。 Sedangkan ruangan atas disewakan kepada para mahasiswa. 那么在楼上面就是租给那些留学生们使用的。 Ada seorang mahasiswa yang menyewa ruangan kamar persis di atas dapur daripada restoran 那 ini. 么有位大学生，他是留学生，他们租的房间是恰好在厨房之上。 Pemuda ini setiap kali makan hanya makannya nasi putih saja. 那么这位留学生每顿饭只是米饭而已。 Sang pemilik restoran sudah heran dengan tindakan pemuda ini. 那么这个饭店的主人感到对他这个大学生的做法感到有些差异、惊奇。 Suatu hari dia bertanya kepadanya begini, saudara. 有一回，他就对这个留学生问道，说道 Anak muda, mengapa engkau selalu makan nasi putih saja tanpa lauk pauk?：“ 年轻人，你怎么都是每顿饭都是米饭，没有一切的菜呢？” Maka jawab si pemuda itu sambil tersenyum begini, saudara. 年轻人连带挂着微笑的回答道 Setiap kali koki bapak memasak, maka saya mulai mencium baunya yang sedap dan harum sehingga saya dapat hanya makan dengan nasi putih：“ saja. 每一方的厨师在烹饪时做菜时，我只是闻到一缕香味，那么米饭就够了。 Kan saya mahasiswa, saya perlu berhemat. 我是一位大学生的留学生，我需要节省钱。 Mendengar itu, saudara, sang pemilik restoran yang kikir itu langsung dia berseru. 那么饭店的主人听了之后，他马上就说道：“ Kalau begitu, kamu harus bayar karena kamu sudah mencium bau masakan saya yang sedap dan harum. 如果这样的话，你必须付钱，因为你已经闻到我所做菜的一阵阵的香味。” Tentu saja si pemuda ini, saudara, membantah, saudara. 当然，这位年轻人不接受。 Loh, kan saya tidak makan, Pak. Kenapa saya harus bayar? 我只是闻到没吃，怎么我要付钱呢？ Maka mereka ribut, mereka bertengkar. 那么后他们就发生了一争吵，吵得很厉害。 Akhirnya mereka sepakat ke pengadilan, saudara. 最终他们就同意就到法庭上。 Pengadilan memutuskan bahwa si pemuda wajib membayar 10 keping uang perak kepada si pemilik restoran. 那么法庭的判决是，这个年轻人必须交换10块银子交给这个饭店主人。 Tentu saja si pemuda menolak karena merasa keputusan hakim tidak adil. 当然，主人这个大学生不可接受，他觉得这个法官所判的刑是非常的不公义。 Namun kalau ia tidak membayar, saudara, ia akan masuk penjara. 如果是他不付钱的话，他必须再下到监里去。 Maka meskipun uangnya pas-pasan sebagai mahasiswa, terpaksalah ia membayar. 尽管他是学生的钱是非常有限的，他不得不也付上钱了。 Pemilik 交钱 restoran merasa sangat senang 那么店主感到极度的开心， dan cepat-cepat ingin mengambil 10 keping uang perak itu. 那就赶紧把这个10块的银子收下来。 Tetapi sebelum dia sempat mengambilnya, 可是他在还尚未拿起的时候， sang hakim minta uang itu dan melemparkannya ke lantai. 那么法官要这个银子，就把这个银子撒在地上。 Kemudian sang hakim bertanya kepadanya, apakah engkau mendengar suara keping uang perak itu? 法官就问到：“你是否听到这个铜钱落地发出的响声吗？” Ya Pak Hakim, kalau masalah uang tentu saja saya dengar sangat jelas, 然 kata 而 dia. 关于付钱的问题，我是听得非常的清楚。 Kalau begitu, impaslah sudah si pemuda mencium bau masakanmu dan kau sudah dibayar dengan bunyi uangnya. 如果 Lunas. 如果这样的话，那个年轻人闻到你的菜的香味，他已经付钱，然后你从这个铜钱的声音也听见了，那么这些都已经搞定了。 Begitu jawab hakim yang bijaksana itu. 那么这个非常蛮有智慧的法官就这么的回答道。 Saudara, kalau saudara pergi beribadah ke rumah Tuhan, 弟兄姊妹，让我们到神的家中教 jangan 堂， hanya mencium baunya saja, 我们不仅只是闻到起馨 tetapi 香而已， santaplah firman Tuhan, 可是我们好好的享用神的话语。 supaya saudara tidak menerima upah bunyinya saja, 然而你不是说只听到他的声音，这铜钱发出的响声， tetapi menerima berkat yang sesungguhnya. 可是你能够得到神大大的祝福。
Mari saudara kita membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 21我们一同翻开圣经，在约翰福音20 ayat 章 15 sampai 19. 有第15节到第19 Kita akan 节。 baca dalam bahasa Indonesia kemudian bahasa Mandarin, 首 saudara. 先 Demikian 用 firman 粤语 Tuhan. 诵读，稍后用汉语普通话来诵读。 Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." 约翰福音21章第15节，他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你要喂养我的羊。我实实在在的告诉您，你少年的时候自己书上带子，随意往来；到年老的时候，你要伸出手来，别人要把你书上带你到你不愿意去的地方。”耶稣说这话是指着彼得要怎样死，荣耀神。说了这话，就对他说：“你跟从我吧。” Mari kita masuk dalam doa. 我们同心祷告。 Tuhan, hati kami siap mendengarkan sabda-Mu. 主啊，我们心预备听你的话语， Berbicaralah kepada kami. 求主亲自向我说话。 Kami siap mendengar 我 firman-Mu. 们预备心听神的真道， Pakai kedua hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang 使用你 menerjemahkan. 台上的仆人传讲的和传译的， Jadikan dia saluran berkat bagi kami 让 semua. 他们俩成为众人的赐福渠 Demi 道。 nama Yesus Kristus 光 kami 靠我 berdoa. 主耶稣圣名祈求祷告。 Amin. 阿门。 Saudara, kisah Simon Petrus adalah kisah yang sangat luar biasa. 弟兄姊妹，这位关于西门彼得这一份故事是一个非常 Ini 了不 adalah 起的 sebuah 故事， kisah kemenangan iman dari seorang yang pernah jatuh sangat dalam. 是因为信心跌倒跌至至深处，又在复兴起来的， Kemudian dipulihkan menjadi seorang yang paling hebat dalam sejarah. 被主的复兴成为被主重待恩待使用的。 Tetapi Petrus menjadi orang yang paling hebat, yang paling besar bukan melalui jalan pintas. 那么西门彼得他成为一个大的门徒，并不是通过一个俗道或者捷 Bukan 径， tanpa perjuangan, bukan tanpa pergumulan, 并 bukan 并 saudara. 非没有通过一些的挣扎、一些的交战， Tetapi melalui suatu proses yang sangat ketat, latihan yang sangat tekun, dan dengan tes-tes ujian kerohanian yang sangat luar 通 biasa. 过一个漫长的操练、漫长的流程、漫长的勤奋等等的。 Petrus pernah mengalami akan masa-masa yang paling rendah dalam rohaninya. 那么西门彼得也经历过非常的低谷的时候， Padahal sebelumnya selama 3,5 tahun, dia sudah melayani dengan giat. 然后长达3年半的时间，他非常的勤奋的侍候。 Selama pelayanan itu, dia bukan hanya menyaksikan gurunya Tuhan Yesus melakukan mujizat, tapi dia sendiri pun melakukan mujizat dengan 漫长 kuasa yang besar. 漫长的岁月侍奉里头，他的主耶稣如何去施行神迹，他自己亲自也如何的施行神迹。 Tetapi hari itu, Kesenangan. dia mengalami titik yang paling rendah dalam kerohaniannya. 可是那天在他的属灵的灵命过程中，他经历了最低谷的时候。 Kalau sudah membaca Yohanes pasal yang ke-21 tadi, kita tahu Petrus kembali kepada kehidupan lama sebagai nelayan. 若是我们看约翰福音书，他彼得到会以前他所操作的行业，就是成为打鱼的渔夫。
Petrus memang tipe orang yang belak-belakan sehingga dari luar nampak jelas apa yang menjadi pergumulan di dalam. 彼得是一个直言侮讳的人，那么从他的外表都可以看出他心里头所想的事。 Namun tidak semua orang seperti Petrus. 但是不是所有的人都是任何的人像彼得有 Banyak orang dari luarnya kelihatannya lancar-lancar, kelihatannya oke-oke saja. 有不少人，他外表看起来是非常的顺利的、顺境的， Tetapi sesungguhnya kehidupan bagian dalamnya sedang mengalami krisis rohani. 可是他们内心却经历到就是信心、信仰的危机。 Bagian inner life mengalami kemerosotan, bahkan pada suatu saat sampai pada titik yang paling rendah. 就是内心是否经历过一种削弱，不断的削弱，直到最低点就是低谷。 1,5 abad yang lalu, Octavius Winslow dalam bukunya yang berjudul Christian Inner Life, 一个世纪前，这个奥维斯宾多说到是关乎信心的危机。 dia sudah mendeteksi gejala rohani yang melanda orang-orang Kristen yang lama. 他能够吃到当时有些信徒们常年当信徒们的基督教的生活。 Ia menamakan gejala ini adalah spiritual sleepiness. 他把这个形象陈述为是信心的犯困。 Suatu kehidupan rohani yang tidur pun tidak, bangun pun tidak. 这个种是信心，也就是在困中睡不着，也没有醒来。 Suatu kehidupan rohani yang tidak maju-maju, melainkan kalaupun tidak mundur, ya terpaku di tempat. 这个种是信心，信仰就是在一种处在停止状态。 Petrus alami itu. 彼得那时候就经历这种信心， Dia mengalami kemunduran yang sangat jauh. 他经历到非常的大的退步。 Dia kembali pada profesi lama sebelum Tuhan memanggil dia 他 melayani. 倒回原来的职业，就是在主耶稣尚未看召他的时候，就是当渔夫。 Ia kembali ke tempat lama, Danau Galilea, Danau Tiberias, di mana dulu dia biasanya bekerja. 他就是倒回，就是在加利利的湖，就是希勒，他在那干活的地方。 Bahkan lebih jauh, dia ajak 6 orang murid lain untuk bergabung dengan dia, meninggalkan pelayanan untuk berbisnis perikanan di Danau Tiberias itu. 更深一点，就是他在加利利的湖，他是约了其他的朋友，放弃了他们的这侍奉工作，一块儿头去经营这个渔业。 Petrus telah saudara mengalami kemerosotan yang begitu jauh. 彼得经历到他的信心信仰的大的削弱。 Lalu bagaimana dia dipulihkan? 那么如何他有主再次让他兴起来、复兴起来？ Atau tepatnya bagaimana Tuhan Yesus yang telah bangkit memulihkan kuasa pelayanan Petrus? 更恰当说，主耶稣基督如何就让他的这个权柄，比这侍奉的权柄能力得着兴起。 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 耶稣3次同样的问题问他：西门，你是否你爱我吗？ Yesus memanggil dengan nama aslinya, saudara, yaitu Simon, nama kecilnya, artinya Yesus mengerti pribadi daripada Petrus. 耶稣叫他的这个绰号，就是耶稣非常明白这个西门的内心，西门的自我。 Mengapa Yesus sampai 3 kali bertanya kepada Petrus tentang mengasihi dia? 为什么耶稣3次问约翰的儿子西门：“你爱我吗？” Tentang pentingnya hidup mengasihi Tuhan. 关乎我们生命中爱神至关重要之点。 Mengapa, saudara? 为何呢？ Saudara, 弟兄姊妹们， hilangnya kasih akan Tuhan adalah salah satu tanda yang jelas daripada rohani yang sakit. 那么如果说没有失去那个对主的爱，就是非常明显的象征，就是我们灵性的在病痛中。 Bahkan pada waktu orang itu menunjukkan sedikit saja kasih Kristen dalam hidup mereka, hal itu mencerminkan sedang terjadinya penurunan kehidupan rohani. 若是对主的爱心就是削弱，开始成为一点点，就是足以证明我们的信心是大的退步，就是信心信仰的削弱。 Apakah perintah terbesar, saudara? 那么神最大的吩咐命令是什么呢？ Yesus menyingkapkan rahasia ilahi bahwa perintah yang utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal 主 budimu. 最大的吩咐命令就是你要爱主，尽心、尽性、尽意的爱你的主。 Kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan karena Ia baik, maha baik, sangat baik. 因为我们主吩咐我爱主，主是对我说何等，主是大仁大义大爱的主。
Kegagalan menjalankan perintah ini merupakan awal kemunduran rohani seseorang. 若是我们更遵行这话，这是我们对神信心的削弱的起步的开始。 Kasih juga adalah sumber kekuatan dalam kehidupan orang-orang Kristen 爱 sejati. 心也是作为信徒们的主要的能力的泉源。 Saudara, mengapa kita menaati Tuhan? 弟兄姊妹，为什么我在这方面我们自我的克制呢？ Orang Kristen sejati taat kepada Tuhan bukan karena takut dihukum kalau melanggar, saudara. 我们信徒们不遵守神的话，只是因为怕被神惩罚。 Tetapi orang Kristen sejati taat karena mereka mengasihi Tuhan. 但是信徒们能够遵守神的话，是因为他们爱主。 Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. 使徒保罗说是基督的爱心掌管了我们的生命。 Paulus yang melakukan banyak hal bagi Tuhan. 使徒保罗已经为主 Kenapa? 做了好多事，为什么呢？ Apa yang menggerakkan? 那么是什么启动了 Karena 他？ kasih Kristus yang menguasai dia. 因为是基督的爱心已经把他整个生命的掌管了， Maka dia tidak bisa tidak untuk hidup bagi 因此他 Kristus. 不得已必须爱主。 Jangan heran jika sukacita meninggalkan kita ketika kasih kita kepada Tuhan melemah, saudara. 若是我已经把取出的爱心已经撇弃了， Kasih membuat orang Kristen ingin menjadi kudus seperti Tuhan yang kudus. 爱心能够让信徒们过着圣洁的生活。 Kasih membuat orang Kristen rindu untuk aktif melayani. Karena kasih laksana api yang menyapu bersih kebekuan hati dan dosa. 有爱心能够好像一把火烧尽我们以及一颗冻结的心，让我们以及勤奋炙热的心在侍奉服侍神。 Kasih pula yang membuat orang-orang Kristen kuat dan tabah menghadapi musuh-musuh rohani. 信徒们的爱心让他们有能力而坚韧，能够面对任何的敌人。 Kasih itu berlangsung terus-menerus selama-lamanya tidak berhenti, saudara. 那么就是爱心是不止境的、永远的。 Nubuat akan berakhir. 预言会结束， Bahasa roh akan berhenti. 说方言的也会结束， Pengetahuan akan lenyap. 知识会消失， Tetapi kasih tidak berkesudahan. 爱心却永远的。 Bisakah saudara kita melupakan bagaimana kasih kita kepada Tuhan, saudara, ketika mula-mula Tuhan mengampuni kita, ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi percaya. 是否能够爱主的，就受到起初的爱心，神在感召我们，起初我们如何接受基督，得到神的赦免和救赎。 Saat-saat itu, saudara, 那个时刻， panggilan dan pengampunan Tuhan terasa segar, terasa baru, 主的赦免让我们感到非常的，一切都是非常的新鲜， fresh. 新鲜。 Maka betapa ironis, betapa tragisnya dan menyedihkan kalau sampai Tuhan Yesus berkata kepada kita, engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. 何等的讽刺性的，何等的悲惨！要是主耶稣对我说：“你已经撇弃了你对我起初的爱心。” Orang-orang Kristen bisa saja kehilangan kasihnya yang mula-mula kepada Kristus. 基督他们能够失去他对主耶稣的起初的爱心， Kasih mereka bisa kehilangan hampir semua kekuatannya. 起初的爱心失去了，就失去了所有的能力。 Itulah yang dialami Petrus dan teman-temannya di Danau Tiberias. 就 Saudara. 是彼得他的同伴们，就是在加利利湖所们经历的那件事。 Saudara, apa yang terjadi di saat kasih mula-mula orang Kristen menjadi lemah dan terus-menerus melemah, saudara. 究竟将发生哪些事，让是基督徒是起初的爱心都失去了？ Yang pertama, saudara, 第一点是， orang yang kasihnya mulai luntur, tidak lagi menikmati kehadiran Tuhan atau bahkan tidak memiliki kerinduan sedikit pun untuk memikirkan Tuhan. 一个人的爱心开始退失的时候，他完全没有在思念主。 Ketika kita tidak lagi mengalami hadirat Tuhan. 当我们没有经历到神的同在的时 Saat 候， kita berdoa, saat kita mendengarkan khotbah, saat kita membaca Alkitab. 我们在祷告，我们在听道，在读经时候， Mungkin kasihmu kepada Kristus sudah luntur, saudara. 也许我们对主耶稣的爱心已经退失了。 Ketika Adam tidak lagi taat kepada Tuhan Allah dan makan buah yang dilarang untuk dimakan. 当亚当已经不遵守神的命令，他吃了那个不可以吃的 Maka 果 ia 子之后， mencoba bersembunyi dari Tuhan. 他开始在耶和华神的面前，他隐藏起来。 Kasihnya kepada Tuhan Allah menjadi redup. 他对主的爱心已经熄灭了。 Maka ia tidak lagi rindu bertemu dan berbicara dengan Tuhan. 他不再有渴慕与主相见，不再有渴慕与主谈话。 Tuhan yang kehadirannya begitu ia nikmati dulu, sekarang terasa asing, terasa canggung bagi dia. 昔日他对主的感受到主的同在，现在对他说对主的同在是非常的陌生了。
Saudara, pada waktu kita mengalami, kita merasakan perasaan yang seperti ini. 弟兄姊妹，当我们经历有如此一般感受的时候， Bukan Tuhan yang berubah. 不是神改变了， Tuhan adalah Tuhan yang tidak berubah. 神是永恒的神，不改变的神。 Karena dia adalah Tuhan yang sempurna, dia tidak bisa dan tidak akan berubah. 神是完美的神，是即将不会改变的神。 Jadi yang berubah adalah saudara dan saya. 改变的是你和我。 Dan perubahan itu terjadi di dalam diri kita, di bagian inner life kita. 这些改变就是有出自我们内部的生活， Kalau 内 kita 心的 tidak 生 lagi 活。 menikmati kehadiran Tuhan, tidak lagi rindu untuk memikirkan Tuhan, 我们不再 itu berarti 享受到神的生 kasih 活 kita mulai 抱歉 luntur kepada 我 Tuhan. 们不再享受到与科目与神对话，这就足以证明我们对主的爱心已经退失了。 Yang kedua, saudara, 第二点， kehidupan doa hampir terhenti ketika kasih kepada Tuhan melemah. 对主的爱心开始削的时候，我们祷告的时候完全停顿下来。 Orang Kristen yang lemah rohani tidak lagi memiliki keinginan untuk berdoa. 属灵需要的信徒们，他们再也没有科目祷告。 Dan kalau akhirnya pun berdoa, mereka lakukan semata-mata sebagai suatu keharusan, kewajiban, bukan karena kesukacitaan. 最终，他们的祷告就是一种义务性的祷告，不是发自内心的那种喜乐式的祷告。 Saat berdoa, berbicara tidak lagi menjadi satu berjumpa dengan Tuhan Yesus. 祷告在说话的时候，不是在自我各自与主耶稣相会了。 Sudah bukankah jika kita mengasihi seseorang, kita ingin selalu berjumpa, ingin selalu bersama dengan dia terus-menerus, dan kehadirannya membuat kita betah, membuat kita sukacita, bukan? 岂不是我们对某一个人，我们爱某一个人，我们是科目，不好意思，经常与他相见，经常与他沟通嘛？ Begitu pula jika kita mengasihi Tuhan, kita akan selalu rindu berjumpa, bercakap-cakap dengan dia, itulah 然 berdoa. 后我们是爱主的话，我们是科目与同相遇，与主相会，与主沟通，与主说话，这就是说祷告。 Namun ketika Dan kasih kita kepada Tuhan melemah dan terus meredup, kita Dan sama sekali Umat- tidak ingin bertemu, apalagi berbicara dengan Tuhan. 然后我们对主的爱心开始的削弱、退失，甚至消灭了。那么我就再也没有科目与主沟通、与主相会。 Yang ketiga, saudara, 第三点， orang-orang yang lemah kasihnya kepada Tuhan tidak merasa khawatir jikalau tidak menaati Tuhan. 一个人他对主的爱心，他削弱了，他再也没有担心、担忧，他不再遵守神的话语。 Kasih kepada Tuhan menjadikan orang-orang Kristen siap untuk menaati Tuhan dan firman-Nya. 因为信徒们爱主，先让他们信徒们有遵守一颗科目、遵守神吩咐的人。 Orang-orang yang penuh kasih kepada Tuhan akan selalu berkeinginan untuk melakukan apa yang Tuhan katakan dan merasa sedih, merasa menyesal kalau dia tidak patuh kepada Tuhan. 一个人充满对主、充满爱心的人，他说要遵守神的话语，他会感到非常的悲哀。若是他失败了，没办法遵守神的吩咐、神的命令。 Tetapi perasaan peka ini hilang, 可是 saudara. 这种也具备有的敏锐的心已经失去了， Hilang dikala kehidupan rohani seseorang memudar. 失去了就是一旦我们的信心 Dia merasa 信仰退失了 enteng-enteng saja kalau berbuat dosa. 他觉得这个犯罪是一个轻微的小 Tidak ada 事， kegentaran, tidak ada penyesalan. 心里再也没有这种忏悔、 Dia 后 merasa 悔的。 biasa-biasa saja kalau menyakiti hati orang lain. 他觉得刺伤别人的神，这是一般司空见惯的事， Tidak ada rasa menyesal. 没有一种后悔的感 Itu 觉了。 artinya kasihmu kepada Tuhan mulai luntur. 所以意味着你对主的爱心已经开始 Yang 退 keempat, 失。 saudara. 第四点， Di saat kasih melemah, orang-orang Kristen akan sedikit sekali berpikir tentang Kristus. 当我们对主的爱心开始退失的时候，我们对主的思念也开始越来越少了。 Mereka tidak lagi berpikir bahwa Kristus telah berkorban mencurahkan darahnya mati menggantikan mereka. 我们不再思念、纪念主已经为我们实际烫下他的宝血。 Bahwa kematian Kristus memindahkan mereka dari neraka kepada surga. 基督的死从我们从地狱里头的迁移到天国去。 Mereka tidak lagi sadar dan mengerti betapa bergantungnya hidup mereka kepada Kristus Yesus dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, pergumulan dalam hidup ini. 我再也没有全然的意识到我们在生活上的遇到困境、遇到的挑战、遇到的试探。 Saudara, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, saudara? 弟兄姊妹，是否我们诚实的、真诚的爱主呢？ Pada saat kita berpikir sedikit sekali tentang Kristus, sesungguhnya pada saat itu kita hanya memiliki sedikit sekali kasih kepada Kristus. 当我们在非常少的去思念、纪念主的时候，这意味着我们对主的爱心已经剩余到一丁点了。
Dan jikalau kita hanya memiliki sedikit sekali kasih kepada Tuhan, maka mereka juga akan memiliki sedikit sekali kasih kepada anak-anak Tuhan yang lain. 若是我们对主的爱心已经直到剩下一丁点，同时我们对彼此对神的儿女们的爱心也是一般。 Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan 一个真诚爱主的人， pasti akan mengasihi pekerjaan Tuhan 他必须爱，他必将爱主的工作， dan mengasihi semua orang yang bekerja bagi Tuhan. 必将爱所有为主工作的同工们。 Orang yang mengasihi Tuhan 一个爱主的人， pasti juga akan mengasihi hamba-hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. 也必须爱是感激神所一切的感召。 Memang tidak ada orang Kristen yang sempurna, 然而，在世上没有一个是完全的人。 tetapi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan juga akan mengasihi orang-orang yang Tuhan kasih dan membenci apa yang Tuhan benci. 一个真诚爱主的人，是说爱神爱的儿女们，也是会憎恨神所憎恨的事。 Yang kelima, saudara, 第五点， pada waktu kasih kepada Kristus mulai luntur, Nomor orang-orang seperti ini tidak ada lagi kerinduan untuk melayani Tuhan. 一旦我对主的爱心的退失的时候，我们再也没有科目要服侍他、侍奉他。 Mereka tidak bisa lagi tertarik kepada pelayanan. 我们对一切的侍奉、事工工作，再也失去了那该有的吸引力， Mereka bahkan melarang orang lain untuk melayani Tuhan. 甚至他们禁止其他人去侍奉神、服侍主。 Orang-orang yang kasihnya mulai luntur, melemah, tidak bisa lagi melihat indahnya pelayanan. 这些已经退失的爱主心的人，他已经看到这些侍奉不再是一个美丽的工作。 Melayani Tuhan pasti ada tantangan, ada Sifat. rintangan, ada hambatan, ada beban, ada harga yang harus dibayar. 侍奉上理所当然有一些挑战，有一些拦阻，有一些担子，还有一些的挣扎和交战等。 Tuhan tidak pernah berjanji orang yang mengikut Dia atau melayani Dia akan lancar kehidupannya. 神从未一起跟随着人都一切过着非常的顺顺利利。 Tetapi Tuhan menjanjikan sukacita untuk melayani Dia. 神却允许的服侍主的人有喜乐伴随他， Meskipun tetap ada tantangan, kesulitan 有 dan 挑 pergumulan. 战，有困难，有交战，有挣扎。 Sudah pada saat kita berpikir Tang- bahwa pelayanan adalah suatu beban hidup yang membebani, 当我时常 itu tandanya kasih kita kepada Kristus mulai luntur. 当我们思考到我们侍奉就是一个重担，这意味着证明我们对主的爱心也开始退失了。 Karena tidak ada harga yang bisa kita bayar yang melampaui harga yang sudah dibayar Kristus untuk menebus kita, saudara. 因为世上我们没有任何的代价能付上，能够胜过主耶稣基督为我们所付上的代价。 Orang-orang yang kehilangan kasihnya mula-mula kepada Kristus kalau masih melayani pun hanyalah sebuah rutinitas hidup tanpa spirit, tanpa semangat pelayanan yang berkobar-kobar. 若是一个人已经撇弃了起初的爱心，尽管他侍奉神，他侍奉神是没有精神的侍奉， Melayani tanpa sukacita, 侍奉没有喜乐， tanpa kerinduan, 没有渴慕， tanpa api yang menyala-nyala, 没有一颗炽热的心， tanpa semangat yang berapi-api, 没有一个火热的心精神， sekedar menjalankan tugas, 就是好像在履行一个义务， just doing job description. 就是一个工作安排 Tidak 的 lebih 工作 daripada 任务，没有胜过这一切。 Tetapi orang-orang yang Kristen yang sungguh-sungguh 100% mengasihi Kristus Ketika- tidak pasti rindu untuk melayani Tuhan. 因为100%的信徒们，他必须具有爱主、侍奉主的心， Ia hidup, saudara. 因为他活着， Tetapi bukan lagi untuk dirinya sendiri. 他活着不是为己而活了， Tetapi ia hidup untuk Kristus Ah, yang wait. sudah mati dan bangkit 已经 baginya. 为我们死、为我们复活的基督而活。 Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus dalam 2 Korintus 5 ayat 这是 15. 保罗在哥林多后书5章15节说到。 Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Dia, yaitu Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 并且主替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。 Yang terakhir, yang keenam, saudara. 最后一点是第6点， Orang-orang yang kasihnya kepada Tuhan melemah, 对主的爱心的人开始 bukan 削 hanya 弱， tidak lagi bergairah untuk melayani, 不再是失去了一个强烈服侍主的意念， tetapi juga tidak tertarik lagi untuk mengabarkan Injil Yesus 而且 Kristus. 也再也没有兴趣去广传神的福音了。 Mungkin mereka masih beribadah, 也许他们还有敬拜神， tetapi memungkiri kekuatannya. 可是他们却不再有这个能力。 Dan ini adalah salah satu tanda ibadah manusia pada akhir zaman. 这个就是说，这个一个末世的个迹象， Ibadah tanpa iman.
敬拜没有线性敬拜。 Paulus bernubuat tentang akhir zaman 使徒保罗对末世的预 yang 言， mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 5, 在提摩太后书 secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. 他们有虔诚的外貌，却背了敬虔的实意， Masih beribadah, 还敬 masih. 拜，还是 Masih datang ke gereja, 还 masih. 到教会去，还 Masih 是 berdoa, 还 masih. 祷告，还是 Masih mendengarkan khotbah, 还 masih. 听到，还是听到， Bahkan masih melayani. 还是查女侍奉。 Tetapi semua itu dilakukan bukan atas dasar kasih. 但是这一切他所行的、所说的，不是以爱为基础。 Mereka tidak lagi memiliki keinginan supaya orang lain mengalami anugerah Tuhan, mengalami anugerah keselamatan, menjadi percaya kepada Kristus. 他们再有没有思念到让其他的众人经历到神的爱，领受神的恩典得救？ Hati mereka tidak punya lagi kerinduan Kamu untuk sin- membawa orang percaya kepada Yesus 他们的 Kristus. 心再也没有一个科目性带领世上的灵魂归于基督跟前。 Pada saat itu saudara, 那时刻， di tepi danau Tiberias 在加利利湖的边 atau nama lainnya Galilea, nama lainnya adalah Genesaret, 加利利湖的边， Petrus bersama keenam murid yang lain mengalami kondisi semacam ini. Saudara. 彼得以及他的同伴就是经历了这种的处境。 Tetapi puji Tuhan, kita punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. 我们感谢神，我们拥有的神像主耶稣的神。 Tuhan yang setia, yang tidak berubah. 主耶稣是有真诚、忠心、永恒不变的。 Tuhan memulihkan Petrus secara luar biasa. Seperti- Dengan 3 kali pertanyaan yang sama, tetapi dengan kuasa firman yang sanggup menembus lubuk hati yang paling dalam. 神有3次的问彼得，用神的权柄、有能力，让已经衰落、败坏的彼得得着兴起。 Yesus tahu 主耶稣 apa yang menjadi 甚至 pergumulan dan kebutuhan rohani 主耶稣 Petrus, saudara. 主耶稣甚至当时彼得经历的领命上的挣扎， Yesus pun tahu Yesus- apa yang menjadi pergumulan dan kesulitan dalam hidupmu, 耶 saudara. 稣也知道你我之间的生活上所遇到的困境。 Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan rohanimu, saudara. 耶稣也知道我们灵性方面的需求。 Saudara, Yesus tidak bertanya, 耶稣没有问我们 Simon anak Yohanes, 西门约翰的儿子西门， mengapakah engkau menyangkali aku? Mengapakah engkau menyangkali aku? 为什么你否认我？ Kalau Yesus sampai bertanya seperti itu, 若是耶稣这样问的话， maka Petrus tidak sanggup tetap berdiri di hadapan Tuhan. 彼得再也没有办法有能力站在主的跟前了， Karena dosa Petrus tidak kalah besarnya dengan dosa Yudas 因 Iskariot. 为彼得所犯的罪没有不跟有他所犯的罪 Yudas 是一般， Iskariot berdosa menjual Yesus, mengkhianati Yesus. 有他的罪才背叛了主，并把主耶稣卖掉。 Simon Petrus menyangkali Yesus. 西门彼得否认主耶稣， Bedanya apa, saudara? 区别在哪？ Yudas Iskariot tidak bertobat, 犹大没有悔改， cuma menyesal. 只是后悔。 Tetapi Petrus di sini, dia Kesel- dipulihkan Tuhan. 彼得有主复兴他了， Menyangkali Tuhan, 否认 itu 主 dosa yang sangat besar. 是极大的罪。 Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, Bapakku yang di surga akan menyangkal dia. 所以说，在你在人的众人面前否认我不认识我，我的天上的父也同样的不认识你。 Dosa penyangkalan ada dosa penghujatan terhadap Roh Kudus. 否认主的罪，就相当于亵渎圣灵一般， Itu ada dosa yang tidak dapat diampuni. 是没办法得到 Dosa 宽恕的 menghujat 罪。 Roh Kudus yaitu ketika firman diberitakan, saudara, dia mengeraskan hati, Roh Kudus bekerja, dia meraskan hati. Itu dosa penghujatan Roh Kudus, dosa yang tidak dapat 当 diampuni. 神的话语传出去的时候，我们硬着心不听，这是我犯了亵渎圣灵的罪，这是不得饶恕的罪。 Maka biasakan waktu kita mendengar sabda Tuhan, 我们有一种要该 kita 养成习惯 melembutkan 听神 hati 话语。 kita sebagai tanah yang baik bagi benih firman yang ditaburkan. 这些神撒出的好的种子， Orang-orang yang Oh, mengeraskan imagine. hatinya pada waktu firman beritakan, dia menghujat Roh Kudus bekerja, maka dosanya tetap ada, dia tidak akan diampuni. 然后有人你亵渎圣灵的话，虽然是你的动工，但是他的罪不得到饶 Tapi 恕。 Yesus tahu kebutuhan Petrus seperti apa. 主耶稣知道彼得内需 Jadi dia 要是什么， tidak bertanya Simon
anak Yohanes, mengapa engkau menyangkali aku? 主耶稣没说到西门，约翰的儿子西门，你为什么否认我？ Tidak, saudara. 不是， Tetapi 没有。 3 kali Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan sekaligus jawaban bagi Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3次同样的问题，约翰的儿子西门，你爱我吗？ Saudara, betapa pentingnya saudara untuk mengasihi Tuhan itu. 爱主是至关乎重要的事， Ini suatu refleksi bagi kita. 这个是对我们是一个自我的反省。 Tanpa perlu menunggu Tuhan Yesus bertanya kepada setiap kita masing-masing, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? 不需要代主问我们，是否你爱我们胜过这一切吗？ Semua berkat-berkat yang kau berikan kepadamu, harta benda, kekayaan, jabatan, 我给你所有的财富、你的财物、资产、地位， bahkan hobi, kedudukan, bahkan keluarga. 你的喜爱、你的地位、职权、是的家 Apakah 庭， engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? 是你 Semua 爱 berkat-berkat 我 ini?，你爱我胜过这一切吗？胜过这一切吗？ Saudara, kita perlu bertanya dengan jujur saudara, pada diri sendiri dan kemudian menjawabnya dengan jujur. 我们必须自我的诚实的问，也诚实的回答。 Seberapa besar sebenarnya kita mengasihi Tuhan Yesus sekarang ini? 我们这个时候，我们爱主多深，爱主多大？ Kita perlu dengan rendah hati menyelidiki hati kita apa yang menyebabkan kasih kita kepada Kristus berkurang, saudara. 我们有谦卑时间自我省察改正，是我们对主的爱心已经开始 Apakah 的 kita 退 mengasihi 弱了？ apakah kita mengasihi kehidupan duniawi lebih daripada mengasihi Kristus? 是我们爱这个世界胜过爱主吗？ Apakah kita lebih mengasihi ciptaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, dan lebih daripada Sang Pemberi berkat itu? 我们是否我们爱神赐给我们的福分，胜过赐福分的居于者吗？ Ada sebuah kisah cerita rakyat di Tiongkok, kisah tentang dewa-dewa. 有一位民间故事，关于神的故事。 Pada suatu ketika dewa-dewa memutuskan ingin memberikan mahkota dan memberikan penghargaan kepada orang yang paling baik di dunia. 那么这个神仙说要把冠冕、把最好的礼物赐给世上最好的人。 Setelah diselidiki, ternyata di sebuah desa yang terpencil ada satu keluarga suami istri yang begitu baik, saudara. 经过一番的调查后，他们发现，在某一个村庄里头，有一对夫妻，这个做丈夫的是非常好 Maka akan 的 diberi 人， hadiah, akan diberi mahkota. 那么就逼给这位好的人礼物赏赐并冠冕。 Tapi ada satu dewa yang skeptis, yang protes. 可是有一位神仙对此表示怀疑，他抗议了， Dia bilang, 他不同意，他说道 enggak, aku enggak percaya ada manusia yang baik. Semua manusia jelek-jelek, aku enggak percaya. 他说世上是我不相信世上还有好人，所有世上的人都是歹徒啊。 Tapi yang ini lain, ini sungguh baik betul, kata dewa-dewa yang lain. 可是另一个时候，这个人与众不同，他是非常好的人。 Enggak, aku enggak percaya. Wah, saya Sebelum 不相信。 mahkota diberikan, aku mau uji dia dulu. 上位赐给他冠冕的时候，我要去考一考他。 Maka kemudian sang dewa diizinkan datang ke desa itu. 那么这个神仙就允许这个神仙来到这个村庄里头， Dia datang untuk mencoba apakah betul itu keluarga yang baik. 他要考一考是否这是一个好的家庭。 Dia datang pas pada waktu sedang makan. 他来的时候是恰好他们在用餐的时候。 Begitu tuan rumah mau makan, dia ketok pintunya. 那么他们这个主人跟家人在要吃饭的时候，这个神仙就敲门。 Kan dewa tahu kapan mereka mau makan, saudara ya. 神仙当然知道，甚至他们说好要用餐 Lalu。terpaksalah sang tuan rumah letakkan sendok ya, sumpitnya semua peralatan makan dan membuka pintu. 那么个主人只好就把这餐具和筷子搁在桌上，赶紧就把门打开， Dan menerima dia dengan baik. 接受就是欢迎这个来 Oh 访的客 baik 人。 saudara, memang keluarga ini baik saudara. 是的，这个家庭是很好的家庭。 Silakan masuk pak. 请到屋里坐吧。 Kelihatan bapak lapar ya, kebetulan kami sedang makan. Mari makan 先生， bersama-sama. 你肚子饿了，我们刚好在这吃饭，我们一起用餐好吗？ Baik katanya. 非常好的。 Waktu mau makan bersama, 那么他们要在一块儿用餐 dia 的时候， minta saudara. 那么他说问道： Saya minta makanan lauk yang enak. Ini enggak enak, ini cuma sayur sama nasi. 我看到这是普通的菜，我要好吃的菜有吗？ Aku minta bebek panggang. 我要烤鸭。 Karena sang dewa tahu, tuan rumah punya satu ekor bebek kesayangannya satu-satunya. 因为神仙深知这个主人具有一只鸭子，这 Bebek 是 itu 他爱鸭 dibesarkan 子。 dari kecil, sudah disayang sampai sebesar itu. 这个小鸭子是从小喂养到长大。 Tapi memang ini orang yang baik, saudara. 然而这个是本来是一个好 Dia 人。 berkata, oh boleh, enggak apa-apa. 好的，没问题，没问题。 Maka lalu mereka berdua, saudara,
maju ke belakang, diambil bebek itu ke dapur dan kemudian dimasak-masakan bebek panggang yang lezat. Peking duck, saudara. 老夫妻俩就到后面去把这个鸭子准备了，就做了 Lalu 北京烤鸭。 mulailah makan. 那么就让这个神仙 Ya 吃烤鸭。 biasanya tamu dulu yang dipersilakan makan. 一般的规矩是客人先用餐。 Ini dewa ini tamu ini rakus sekali, dia habiskan semua makanan, dia sikat semua. 这个神仙是非常贪吃的，把整只鸭子都吃光了。 Bebek satu ekor habis, hanya tinggal tulang-tulangnya saja. 一只鸭子，整只鸭子吃光了，这剩下一些骨头 Dia makan semua. 都被他吃了。 Yang punya rumah sampai melongo, tetapi tetap tersenyum, saudara. 主人看到目瞪口呆，依然还是连带笑容。 Memang tulus sekali, saudara. Tidak basa-basi, tidak. Baiknya betul dari hati. 这个是非常真诚的，这些的好心好都是原 Lalu 发 apa 生的一 yang terjadi, 些。 saudara? 那么最后发生什么呢？ Dewa bilang, 神仙说 ternyata 道， betul ya engkau ini orang baik. Aku akan beri kamu hadiah. 神仙说道，是的，你确是一个好人，我必须给你赏赐。 Sang dewa kasih hadiah ganti bebek yang dia makan. 上司就是把他的所吃鸭子给他， Dia ketok mangkoknya 3 kali ketok berubah jadi emas, saudara. 他3次敲打那个丸子就变成金 Dia 块。 berikan mangkok emas itu kepada tuan rumah. 这个敲上这个金丸，把这个金丸就吃 Tuan 给主 rumah 人。 geleng kepala. Enggak, kami tanpa pamrih, kami ikhlas. 主人说道不需要，我们是非常的诚心诚意的给你了。 Masa enggak mau? Ini kan kalau dijual ke kota, di pasar, bisa beli 1000 ekor bebek. 您难道不要吗？这个金丸子在菜市市场卖出去，能 Dia 够 tetap 买 geleng, saudara. 1000只鸭 Dia 子， tidak mau. 他 Kurang 依然 dia. 说不要。 Maka diketok lagi, mangkok kedua berubah jadi emas. 神仙说道：“是不是还不够？又再敲3次，那么第2个丸子又变成金丸了， Masih enggak mau. 还是不要？ Ketok lagi, 再敲 3 mangkok berubah jadi emas. 3个丸子变成金丸， Tetap enggak mau, saudara. 还是不要？ Penasaran dewa tanya, apa sih maumu? 那么这个神仙好奇就问道：你到底要什么呢？ Maka dia jawab, Nama suka- sumpitnya biar bisa ketok sendiri mangkok-mangkok yang lain. 我要的是筷子。 Ternyata pintar 一条 juga 筷 ini, 子 saudara ya. Apa artinya? Saudara? Sumbernya, saudara. Yang penting sumbernya. 这又叫什么？最要紧的是它的来源， Memberi berkat bukan berkatnya. 是福不是它的福分。 Memberi berkat jauh lebih penting, itu yang kita perlukan. 福分的记忆只是更重要，这是我们确 Kita 实需要的。 lain. Kita sering hanya sibuk dengan berkat-berkatnya, lupa siapa sumbernya, Wah. lupa siapa pemberi berkatnya. 我们就与众不同，我们就是忙碌在这些福分，可是我们却忘了赐福的赐福子是谁。 Siapa yang kita perlukan? 那么我需要的是谁？ Siapa pemberi berkat? Siapa sumber berkat? 是谁赐福？是赐 Dialah 福的 Tuhan 来 Yesus. 源，就是我们的主耶稣。 Tapi apakah hanya karena berkat kita rela 是否是 berpisah dengan 只是 pemberi berkat, saudara? 这是因为的我要他福分以赐福者隔开了。 Yang kedua, saudara, 第2点呢， kita perlu menyadari bahwa kasih kita kepada Tuhan bisa saja melemah dan menjadi sangat lemah, tetapi kasih Tuhan kepada kita tetaplah sama, tidak berubah. 我们对主的爱心会疲弱，会退逝，可是神对我们的爱心是永恒不变的。 Bapa kita dalam Yesus adalah Allah yang setia, 我们这父主耶稣是 Allah yang tidak berubah, 忠心的，不 Allah 会改 yang 变的， selalu menepati janjinya. 总是应验他的诺言的。 Meskipun kita tidak setia, tetapi kesetiaan kita tidak dapat menjadikan Allah berubah menjadi tidak setia. 尽管我们是不忠不义的事，我们是不忠不义是不能改变主对我 2 们的忠诚。 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. 如果是我们不忠诚、忠心，他是依然忠心，他不会否认自己的。 Tuhan tetap setia, saudara. 神依然是忠心的。 Tetapi saudara, 可是弟兄姊妹们， kesetiaan Tuhan tidak bergantung apakah kita setia atau tidak. Tetapi kesetiaan Tuhan akan menjadi cermin dan penghakim apakah kita setia atau tidak kepada Dia. 神的忠心不是依靠我们对他的忠心，神的忠心就是一面镜子，能够审判我们对神的忠心或者不忠心。 Artinya kalau kita tidak setia, 意味着，若是 itu 我 akan 们忠心的话 menunjukkan，kesetiaan Dia sebagai cermin untuk kita. 神呢依然是把他忠心 Sekaligus 赐给我们， penghakim 作为 bagi 一面 kita 镜子来审判我们。 Kenapa engkau tidak setia padahal aku selalu setia kepada engkau? 为什么我对你总是忠心，可是你对我却不忠心？ Saudara, kasih Tuhan itu 弟兄们， akan selalu tetap bersinar seperti mentari di langit. 神的爱心如同在天上的太阳 Terus 发出的 bersinar 光芒，依然发出光芒。 Tetapi seperti matahari yang kadang-kadang tertutup oleh awan,
demikian pula kasih Tuhan tertutup oleh dosa-dosa pelanggaran kita. 不少时候阳光被乌云遮盖，然而使得爱心不少时候因着我们的罪恶也遮盖 Waktu 了。 mendung, apakah matahari tidak bersinar? Tetap bersinar, saudara. 阴天的时候，难道神的阳光不再发出光芒吗？ Tetapi 依 tertutup 然不 oleh 是光芒， awan. 可是被乌云遮盖。 Kasih Tuhan tetap menyinari kita. 神的爱心依然向我发出 Tetapi 光 yang 芒， menutup kenapa kita tidak mengalaminya karena dosa kita, 因为我 saudara. 的罪恶遮盖了，我的罪恶拦阻了。 Kasih Tuhan tetap ada menyinari kita. 依然的，神的爱心如同阳光发出其光芒。 Mari kita bersyukur akan kasih Kristus yang berkuasa memulihkan kerohanian yang jatuh ke titik yang paling rendah sekalipun. 我们感谢神，神已经把我们的信心进入跌到最低谷的时候，神依然把我们兴起来。 Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. 在座的亲爱的弟兄 Kalau 们， saat ini saudara merasakan kasih-Mu kepada Tuhan mulai meredup, tidak seperti dulu lagi. 一当你感受到你对主的爱心开始了褪色、熄灭， Mari kita bertobat. 我们一同悔改， Mari kita kembali kepadanya. 我们这归于基督， Tuhan dengan kasih-Nya yang tidak berubah 因为没有改变的爱主的爱心， akan membuat kita mampu untuk kembali merasakan gairah mengikut Tuhan. 让我们得早取得了，能够感受到有种意念爱主的意念。 Gairah melayani Dia dengan semangat yang berkobar-kobar dalam kehangatan kasih dan kuasa Roh-Nya. 一颗炽热的心，一颗有爱服侍的精神，你凭靠着圣灵的火， Untuk menjadi GKY, 成为我们的基督堂会， giat kerja bagi Yesus. 勤奋为主做事。 Kiranya firman Tuhan memberkati kita. 愿神的话语赐福大家。 Mari kita tenangkan hati kita. 我们 Kita masuk dalam 低 doa. 头同心祷告， Renungkan sejenak akan firman Tuhan. 我们好好的默想，深思 Kristus 神 sudah 话 mati 语， bagi kita. 让我们从 Maka kita yang percaya tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tetapi bagi Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi 我们一 kita. 同好好思念，以基督已经为我们死，并为我们复活。 Saudara, apakah engkau merasakan 是否我们还感受到 berdoa menjadi beban dalam kehidupanmu? 祷告成为我们生命中的一个负担吗？ Engkau merasa melayani Tuhan itu segitu membebani akan kehidupanmu? 或者说侍奉感受说那么的让我 Saudara 感到负 saudara 担？弟兄姊妹们， Itu adalah tanda bahwa kasihmu kepada Tuhan mulai meredup. 是因为这里对主的爱心开始了熄灭。 Maukah saudara dipulihkan cinta kasihmu kepada Tuhan? 你是否很愿意你对主的爱心 Agar 得 supaya 着 hidupmu 兴起？ tidak penuh dengan kemurungan, tidak penuh dengan keduka-citaan. 我们不需要忧愁，不需要 Agar 悲 hidupmu 伤， tidak penuh dengan komplain bersungut-sungut. 我们不需要用怨言和 Tapi 抱 yang 怨。 Tuhan inginkan adalah hidup yang penuh dengan 我 sukacita. 们要有一颗神要我们活着有充满喜乐的心。 Saat kita merengkuh tangan Tuhan yang memanggil kita untuk mengikut dan melayani Dia. 这时候神伸出的恩手，让我们跟着 Saudara, 他 hidup mengikut 侍奉他 Tuhan pasti ada tantangan, ada 跟随他有 kesulitan. 挑战，有 Tuhan 困 tidak 难。 menjanjikan mengikut Tuhan maka hidupnya lancar-lancar 虽然 beres semuanya. 应希望跟随他是顺顺利利的， Tetapi yang Tuhan 可是 janjikan 神应许的， waktu kita mengikut Tuhan, waktu 当 kita 我们 melayani 跟随 Tuhan, 神，当我们跟随神的时候， sukacita melayani bersama-sama dengan 喜 Dia. 乐侍奉他， Kita renungkan hidup kita sejenak di 我 hadapan 们 Tuhan. 好好的默想一下。 Kita nyanyikan, Aku mengasihi Yesus. 唱首诗歌，圣诗。 Dengan Sampai segera. sungguh-sungguh kita menyanyikan lagu ini. 我 Aku 真诚唱。 mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Mari katakan dengan sepenuh hati, letakkan tangan saudara di depan dada saudara kalau saudara ingin sungguh mengasihi Tuhan 把 Yesus. 右手按在了胸口。 Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Yesus. Katakan, dengan segenap jiwaku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu siapakah diri kami. 主啊，感谢 Saat 你 tangan 这么 kami 水 kami letakkan di atas dada kami. 这是我手安抚在我胸口。 Kami percaya tangan kami tidak sendirian, tapi ada tangan Tuhan yang menopangnya. 我看神的恩手在 Alirkan 触摸 Tuhan cinta kasih-Mu dalam diri setiap kami, 就把这个爱心留在我心中， sehingga hati kami berkobar untuk lebih mengasihi 让我 Engkau, 有一颗火热爱 sehingga 的 kami 心， mengalami perubahan hidup yang Tuhan kerjakan. 让神你这 Hidup itu penuh dengan cinta kasih Tuhan. 改造我们从 Kami rindu mengasihi Engkau Yesus lebih dalam lagi, 更深的爱主， sehingga hidup kami tidak lagi sia-sia, 什么在不要突然地 tetapi 活 hidup 下去 kami memiliki nilai sampai pada 让我 kekekalan. 们得着永恒 Tuhan 的生 tolong 命价值 kami untuk mengasihi Tuhan lebih daripada semua 爱我 ini. 们胜过一切。 Tolong supaya kami tidak mengasihi berkat-berkat Tuhan lebih daripada Tuhan Sang Pemberi berkat. 胜过爱主是主。 Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah melihat tangan-tangan yang diletakkan di dada. 让神手安 Bila anugerah-Mu turun atas mereka. 让神的恩典。 Terima kasih Bapa. 感谢我父， Demi nama Yesus 光靠我 Kristus 主耶稣宝贵的名， kami berdoa. 我们如此祷告。 Amin. 阿门。 Silakan duduk. 敬请坐下来。